Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, ya, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga, ya. Uh, Sementara menunggu, lebih ramai masuk, okey, untuk siaran live eksklusif ini, saya sepintas selalu akan memberitahu apa yang akan saya bincangkan hari ini. Jadi, ini adalah live eksklusif yang saya buat khas untuk membincangkan dua perkara yang amat penting. Satu daripadanya saya rasa ramai dah terlepas pandang, ya, iaitu kenyataan atau sindiran Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Menteri Dalam Negeri, ya, terhadap Mahathir berhubung cadangan Mahathir kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar diwujudkan Magiran atau Majlis Pemulihan Negara ni, ya. Jadi sindiran dan kenyataan Hamzah yang saya akan sebutkan, yang saya akan huraikan adalah sebenarnya saya lihat satu penghinaan kepada Yang di-Pertuan Agong dan institusi diraja secara amnya. Okey. Okey, saya ulang. Sindiran Hamzah, ya, kenyataan Hamzah. Enough is enough, ya, apabila merujuk kepada cadangan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, adalah satu penghinaan kepada Yang di-Pertuan Agong dan majlis institusi diraja secara am, dan saya akan jelaskan secara terperinci mengapa saya katakan demikian. Itu pertama. Okey. Dan kedua, saya juga akan menyentuh kenyataan Taqiyuddin berhubung tanggungjawab kerajaan, ya, dalam isu menasihati Yang di-Pertuan Agong berhubung sama ada darurat perlu dilanjutkan ke tidak. Okey. So dalam live ini saya akan straight to the point, dan sebab live ini dibuat adalah semalam saya membuat satu live, dan dalam live itu saya bercerita berkenaan dengan cadangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan kemudian seperti biasa di hujung live tu saya telah mengambil soalan audience, dan daripada soalan yang ditanyakan maka saya telah membuat kajian yang lebih lanjut, ya. Dan inilah hasil daripada kajian tersebut. Jadi saya rasa di dalam live semalam pun babak Taqiyuddin Hasan saya terkhilaf sikit, dan saya akan jelaskan bagaimana dan di mana saya terkhilaf dalam penjelasan saya. Dan sebabnya, dan salah satu sebab yang saya tidak menjelaskan perkara ni semalam adalah biasanya apabila Hamzah membuat kenyataan-kenyataan sebegini saya tidak indahkan. Okey. Dan apabila Taqiyuddin, Tengku Zafrul membuat kenyataan-kenyataan yang tidak benar, biasanya saya tidak hiraukan lah, sebab saya tahu ramai akan membuat komen. Contohnya Azalina telah membuat komen berhubung dengan kenyataan Taqiyuddin. Tetapi apabila ditanya oleh penonton, jadi saya membuat keputusan untuk membuat kajian lebih lanjut untuk menilai sendiri apa sebenarnya yang berlaku dan membuat rujukan-rujukan yang patut, dan hari ini saya akan membuat penjelasan terperinci, ya. Jadi bagi mereka yang dah tonton live semalam, di dalam sesi soal jawab dalam babak Taqiyuddin ni saya terkhilaf sedikit, saya akan jelaskan hari ini. Baik, saya mulakan. Jika saudara-saudari perhati rumusannya dalam live saya semalam, rumusannya apa yang saya cuba sampaikan adalah, kalau kita lihat hanya satu sahaja pemimpin yang menghadap Yang di-Pertuan Agong dan telah beri satu jalan penyelesaian, ya, terperinci bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan rakyat, masalah negara, ya, yang tengah tenat di ambang kehancuran, yang mudarat, ya, rakyat terseksa, tersepit disebabkan kegagalan kerajaan. Hanya seorang pemimpin yang memberi satu jalan penyelesaian yang khusus, yang positif, yang meyakinkan, yang mungkin boleh menyelamatkan negara, dan saya yakin akan menyelamatkan negara daripada kebinasaan dan memampukan pihak yang ingin melaksanakan cadangan tersebut untuk membina semula negara. Dan pemimpin tersebut tak lain tak bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau kita lihat kenyataan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, kalau kita lihat kenyataan pemimpin UMNO iaitu Zaid Hamidi, mereka sekadar dalam kenyataan media sekadar menolak cadangan Magiran atau Majlis Pemulihan Negara dan sebagainya. Mereka sekadar menolak. Sekadar menolak tu siapa-siapa boleh. Saya boleh, saudara pun boleh, siapa-siapa boleh. Tapi sebagai pemimpin
yang ingin mendapat restu rakyat, yang ingin dihormati rakyat sebagai mereka yang boleh menyelamatkan negara, setakat menolak tu saya kira low standard lah. Okay? Anda kalau menolak kena berhujah mengapa ianya gagal, mengapa ianya akan gagal secara spesifik, dan kemudian memberi jalan penyelesaian anda. Okey, contohnya Zahid, dia sekadar beritahu kalau nak buat Mageran patut dah buat bila Muhyiddin ambil alih. Itu salah sebenarnya. Itu salah. Sebab banyak pada ketika itu nak buat macam mana? Okey. Sebab Zahid sendiri bersekongkol dengan Muhyiddin untuk jatuhkan kerajaan terdahulu. Ya. Jadi kalau Zahid ni berkata kalau nak buat Mageran patut buat masa Muhyiddin ambil alih dulu, mengapa pada ketika itu Zahid pada masa bersekongkol tu tak cadangkan nak adakan Mageran? Sebab Zahid bersekongkol dengan Muhyiddin, dengan Azmin, ya, untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan dan menubuhkan sebuah kerajaan gandingan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Ya. Kedua, pada ketika itu wabak Covid tak menggila. Okey, wabak Covid tak menggila. Wabak Covid menggila disebabkan kemaruk kuasa PPBM dan UMNO yang kedua-duanya bercakaran untuk cuba menakluki Sabah dan meletakkan calon ketua menteri masing-masing. Percakaran ini, pergelutan ini menyebabkan tercetusnya pilihan raya negeri Sabah yang menyebabkan penularan wabak Covid menggila. Okey? Dan hari ini rakyat terseksa disebabkan perkara ni, disebabkan kegagalan kemaruk kuasa pemimpin-pemimpin ni. Jadi apabila kita nak selamatkan Malaysia, kita sebenarnya nak selamatkan Malaysia juga daripada Zahid, Najib, kluster mahkamah, kepimpinan UMNO. Jadi pertama sekali, pelik kalau kepimpinan UMNO mencadangkan sesuatu untuk menyelamatkan negara, sedangkan apabila kita cerita babak nak selamatkan negara, kita sebenarnya nak selamatkan negara dari kepimpinan UMNO sendiri yang terlibat dalam kerajaan. So penglibatan ni kita tidak boleh nafikan. Macam mana UMNO terlibat? Menteri-menteri, berbelas-belas menteri dan timbalan menteri yang terlibat dalam kerajaan adalah dari UMNO. Dan menteri-menteri ini terlibat dalam keputusan kolektif kabinet untuk meluluskan cadangan untuk meminta darurat daripada Yang di-Pertuan Agong. Mereka sebulat suara bersetuju, menteri-menteri ini. Dan hari ini kita dah lihat darurat yang sama tu telah gagal untuk menangani wabak Covid. Okey? Gagal teruk. Bukan gagal teruk. Ya. Dan menteri dari UMNO terlibat dalam isu vaksin, pengendalian vaksin, dan kita sedia maklum bahawa pengendalian pemberian vaksin, agihan vaksin dan sebagainya gagal. Malah berlaku monopoli vaksin dan banyak isu-isu yang mengelirukan, mencurigakan berhubung dengan kos vaksin. Jadi kita nak selamatkan negara daripada pemimpin-pemimpin ni. Okay? So pelik kalau mereka beri cadangan. Tetapi apa pun, kalau Zahid keluar kenyataan sekadar menolak cadangan Tun tanpa memberi sebab hujah bernas, hujah yang sahih mengapa ianya akan gagal, dan seterusnya memberikan hujah Zahid sendiri apa yang perlu dilakukan untuk selamatkan negara, tak apa. Ini tidak, Zahid sekadar menolak tapi tidak ada cadangan daripada Zahid. Tidak ada jalan penyelesaian positif yang boleh dipercayai daripada Zahid. Hanya sekadar tolak, hanya sekadar berkata parlimen perlu bersidang, darurat perlu ditamatkan. Nampak di sini mereka tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Sama juga dengan Pakatan Harapan, sebiji dengan Zahid. Dan kalau kita lihat Pakatan Harapan dalam kenyataan-kenyataan media, dalam kenyataan-kenyataan beberapa pemimpin dia, mereka asyik menyebut-nyebut nak jadikan Anwar Perdana Menteri. Maka dah nampak mereka sebenarnya menolak cadangan Tun Dr. Mahathir Mohamad secara tak ikhlas. Selama ni Pakatan Harapan yang memberitahu kerajaan gagal, rakyat seksa, dan apa yang mereka beritahu adalah betul. Darurat gagal, semuanya betul. Tetapi nampaknya mereka tidak ikhlas untuk mengkritik darurat ni. Mereka tidak ikhlas, mereka tidak lakukannya demi rakyat, demi negara. Mereka melakukannya demi Anwar sebab mereka nak guna kesempatan ni untuk naikkan Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi perjuangan Pakatan Harapan atau kepimpinan utama lah Pakatan Harapan lah, kalau kita lihat DAP belah Guan Eng, ya, kalau kita lihat PKR Anwar sendiri, kalau kita lihat Amanah, Muhammad Sabu dan sebagainya,
Bukannya untuk rakyat, bukannya untuk membina negara, bukannya untuk menyelamatkan negara, ianya untuk jadikan Anwar Perdana Menteri. Jadi hanya seorang sahaja yang telah yang tidak mempersia-siakan jemputan yang di-Pertuan Agong untuk menghadap, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang telah memberikan satu jalan penyelesaian yang positif, ya, untuk menangani masalah-masalah yang nyata, terang di depan mata, yang anda boleh lihat menerusi data, statistik, angka-angka yang jelas terpapar di semua portal-portal yang boleh dipercayai, portal-portal bertaraf dunia dan media-media arus perdana, iaitu masalah-masalah kesihatan, kegagalan kerajaan menangani wabak COVID dalam pada darurat, ya, dan kemudian masalah-masalah sosial, masalah politik, percakaran pergelutan tak tentu hala, ya, dalam kabinet yang antara terbesar dalam sejarah tanah air ini, ya, dan kemudiannya masalah ekonomi, ya, pelabur takut, pelabur tidak yakin dengan takbir urus kerajaan dan sebagainya. Jadi nak menyelesaikan masalah ini dengan satu kumpulan menerusi Majlis Pemulihan Negara yang merupakan kumpulan fokus, ya, it's a focus group, di mana kumpulan fokus ini mempunyai pakar-pakar dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, ya, dalam tempoh sebelum penggal Parlimen ke-14 berakhir. Jadi di dalam itu sepintas lalulah apa yang saya ceritakan semalam dalam sidang media saya. Jadi kalau ada soalan lepas ni di hujung live ni, apabila saya beri isyarat, anda boleh tanya. Okey, sekarang berbalik kepada kenyataan Hamzah Zainuddin. Jadi saya melihat satu video sidang media Hamzah Zainuddin, di mana Hamzah memberitahu bahawa dia bertanya, menyindir, mengapa Tun dulu letak jawatan, ya. Kemudian dia kata enough is enough. Okey, saya merasa perkara ni ada disentuh oleh seorang peguam, ya. Saya pun lupa nama dia, tapi saya rasa saudara-saudari tahu apa yang saya maksudkan. Dan penghujahan dia saya setuju dan ianya tepat. Tapi apa pun, kalau kita lihat kenyataan Hamzah ni, Hamzah jangan cuba mengaburi mata rakyat. Okey, sekarang saya jelaskan mengapa Tun letak jawatan. Tun letak jawatan sebab berlaku pengkhianatan yang dicetuskan oleh satu kumpulan, di mana Hamzah terlibat dalam kumpulan itu dari PPBM untuk mengeluarkan PPBM dari gabungan Pakatan Harapan. Sebab PPBM ni nak bersekongkol dengan kluster mahkamah, UMNO, PAS dan sebagainya untuk cuba menubuhkan kononnya kerajaan Melayu Islam. Okey, so atas pengkhianatan ini, atas kongkol ini, kerajaan pimpinan Pakatan Harapan telah tumbang. Okey, so Hamzah terlibat sama dalam konspirasi tersebut. Ini jelas depan mata. Okey, kalau tidak Hamzah takkan duduk sini, dia masih akan berada bersama Pakatan Harapan, ya. So kalau kita lihat video-video Hamzah yang lepas masa dia masih dalam UMNO dulu, dia akan mengutuk, mengkritik orang-orang yang pengkhianat. Okey, tapi akhirnya dia juga yang mengkhianat. Dia lompat ke PPBM itu dan kemudian dia dia bersama membawa PPBM keluar. Dan disebabkan tindakan Hamzah dan sekutunya dan Muhyiddin dan sekongkol mereka dengan UMNO dan sebagainya, maka Tun Dr. Mahathir Mohamad di dalam kerajaan dan pimpinan Pakatan Harapan yang ditubuhkan susulan pilihan raya umum selepas pilihan raya umum ke-14 menerusi mandat rakyat, tidak ada majoriti lagi. Jadi bila tidak ada majoriti lagi, Datuk Seri Hamzah Zainuddin perlu saya sarankan rujuk balik kepada Perlembagaan Persekutuan. Tun telah melakukan perkara yang tepat dan bertepatan dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, iaitu Tun telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Okey, now ada pihak yang cuba spin perkara ni dan beritahu sebenarnya Tun tak payah letak jawatan sebab memang Tun dipelawa untuk jadi Perdana Menteri Gabungan Perikatan Nasional. Now, pertamanya, prinsip di mana kerajaan pimpinan Pakatan Harapan ditubuhkan adalah atas prinsip penentangan terhadap kleptokrasi UMNO. Apabila Hamzah meninggalkan UMNO dan menyertai PPBM dalam kerajaan dengan pimpinan Pakatan Harapan dulu, maka Hamzah secara tidak langsung telah
uh, menerima prinsip itu, iaitu prinsip penentangan terhadap kluster mahkamah dan kegagalan kepimpinan UMNO. Jadi untuk meminta Tun menjadi Perdana Menteri dan bekerjasama dengan kluster mahkamah ni yang ditentangnya dulu, yang menjadi asas kepada pembentukan Kerajaan Pakatan Harapan itu sudah salah. Jadi Tun memegang kepada prinsip dia tidak ingin menjadi Perdana Menteri mewakili satu gabungan yang melibatkan satu pengkhianatan dan kerjasama dengan pihak yang ditentang olehnya dulu, ya, menerusi ketika pilihan raya umum ke-14. Jadi itu adalah perbuatan yang berprinsip dan tepat oleh Tun. Jadi justru Tun hanya merujuk kepada majoriti dia dalam Pakatan Harapan. Dan apabila PPMM keluar, Tun hilang majoriti, maka Tun letak jawatan. Jadi Hamzah perlu faham situasi sebenar. Jangan berdaya rakyat. Okey? Jangan berdaya rakyat. Kedua, ini peguam, saya lihat video ni. Sebenarnya benda ni saya nak sentuh, tetapi saya lihat peguam tu telah menyentuhnya dan menceritakannya dengan jelas. Jadi saya tak nak, I don't want to take credit daripada kerja keras peguam tersebut. Saya lupa nama dia. Tapi memang tepat apa yang dikatakan oleh peguam tersebut, dan saya nak tambah, ya, iaitu Tun telah mencadangkan penubuhan Mageran, atau kalau kita lihat pemerincian sekarang yang lebih jelas ialah Majlis Pemulihan Negara, kerana Tun telah dijemput untuk yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk menerima Tun menghadap Seri Paduka Baginda Tuanku. Ya, jadi ini adalah atas jemputan pihak istana dan jemputan yang di-Pertuan Agong. Kerana yang di-Pertuan Agong ingin bertanyakan kepada ketua-ketua parti politik pendapat mereka dan feedback mereka berhubung dengan permasalahan negara dan sebagainya. Okey. Dan saya melihatlah jika tuanku perlu melakukan sedemikian, maknanya ada masalah yang tuanku sendiri lihat dalam pentadbiran negara. Tetapi itu yang saya lihat. Tapi pokoknya ini adalah atas jemputan tuanku, dan disebabkan jemputan tuanku untuk menilai pendapat ketua-ketua parti politik berhubung dengan masalah negara, maka Tun telah memberi cadangan ini, ya, atas jemputan tuanku kepada tuanku. Tun memberikan cadangan ini kepada tuanku. Jadi apabila Hamzah merujuk kepada kenyataan ini dan sebagainya, secara sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, dan berkata enough is enough, ya, dan berkata Tun yang letak jawatan enough is enough, tuanku, saya berpendapat Hamzah Zainuddin sebenarnya menghina Yang di-Pertuan Agong dan institusi diraja. Okey. Sebab Hamzah Zainuddin kena faham, nombor satu, penjelasan Hamzah perlu faham mengapa Tun letak jawatan yang merupakan perbuatan tepat di bawah Perlembagaan Persekutuan dan perbuatan tindakan berprinsip. Kedua, Hamzah perlu faham konteks di mana Tun menghadap Agong dan memberi cadangan ini, dan ianya adalah atas jemputan Agong. Jadi kenyataan Hamzah ni boleh disifatkan sebagai penghinaan. Itu yang saya lihat. Okey. So saya harap saudara-saudari like, share ramai-ramai video ni, sebab tugas saya, niat saya hanya untuk memperbetulkan persepsi palsu yang telah ditimbulkan. Okey. Okey, yang kedua, Taqiyuddin Hasan. Semalam saya ditanya oleh seorang penonton berhubung dengan kenyataan Taqiyuddin Hasan berhubung dengan nasihat kabinet kepada kerajaan dalam sama ada nak lanjut darurat ke tidak. Oleh kerana saya tidak mengambil berat atau tidak benar-benar mengikuti perkembangan tersebut, jadi saya hanya berpandu kepada soalan yang ditanya, dan saya tersilap tafsir soalan tersebut, dan saya mendapat persepsi bahawa apa yang dimaksudkan oleh pihak yang bertanya ialah Taqiyuddin Hasan telah memberitahu bahawa kabinet telah bersetuju agar darurat dilanjutkan dan akan menasihati Agong. Tetapi apabila saya kaji semula, sebenarnya apa yang berlaku adalah Taqiyuddin Hasan telah membuat rujukan tertentu dan kemudiannya merumuskan bahawa adalah menjadi tanggungjawab kabinet untuk menasihati Agong sama ada
sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak. Okey. Jadi Taqiyuddin Hasan membuat rujukan-rujukan tertentu, kenyataan tertentu, kemudian dia sama ada secara langsung atau tidak langsung memberitahu bahawa adalah menjadi atau memberi gambaran bahawa adalah menjadi tanggungjawab kabinet untuk menasihati agung sama ada nak lanjutkan darurat atau tidak. Okey. Ini adalah kenyataan yang palsu, salah. Maknanya Taqiyuddin sedang memberikan satu pemerincian, kenyataan, gambaran, kau nak kata apa, kata. Sama ada kau nak rujuk kepada sebagai gambaran, kenyataan, pemerincian yang palsu kepada rakyat. Okey. So ini amat memalukan sebab Taqiyuddin adalah tanggungjawab Taqiyuddin dalam kerajaan bersangkut paut dengan perundangan dan seharusnya beliau memberi gambaran-gambaran yang tepat, pemerincian yang tepat berhubung hal ehwal perundangan, membabitkan nasihat kerajaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Tapi apa yang Taqiyuddin telah buat, ia telah membuat satu kenyataan palsu, memberi kenyataan palsu. Okey. Jadi saya nak cerita mengapa. Sebab Taqiyuddin merujuk kepada nasihat yang diberikan oleh kerajaan kepada Yang di-Pertuan Agong yang menjurus kepada darurat ni. Jadi argumen dia mudah. Justru oleh kerana darurat ini adalah disebabkan nasihat yang telah diberikan oleh kerajaan kepada Agong, maka kerajaan ini atau kabinet ini bertanggungjawab untuk menasihati Agong sama ada darurat perlu dilanjutkan. Tapi ini adalah kenyataan yang palsu sebab kerajaan tidak bertanggungjawab lagi untuk menasihati Agong. Pertama sekali, Yang di-Pertuan Agong boleh dengan budi bicara, mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan biar apa pun nasihat yang diberikan oleh kerajaan atau mana-mana pihak, sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak, ataupun perlu ditamatkan. Ini adalah hakikat. Okey, satu, saya tidak ingin memasuki selok-belok perkara mana dan sebagainya. Jadi saya rumuskan terus. Yang di-Pertuan Agong, saya ulang, ada kuasa mutlak untuk menentukan sama ada biar apa nasihat yang diberikan menerusi budi bicara dan pada hemat baginda sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak. Kedua, Taqiyuddin perlu merujuk kembali kepada peruntukan perlembagaan persekutuan yang diwujudkan melalui gubalan beberapa seksyen di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Jadi di bawah darurat ni telah diwujudkan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Jadi kalau merujuk kepada ordinan ni dan merujuk kepada beberapa seksyen, khususnya dua seksyen, iaitu seksyen 2 dan seksyen 11, Taqiyuddin akan mendapati bahawa kerajaan sendiri telah menubuhkan satu jawatan kuasa yang dihaskan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong berhubung darurat ni, sama ada darurat ni perlu dilanjutkan ataupun darurat perlu dihentikan. Ini adalah tugas jawatan kuasa itu. Dan menurut jawatan kuasa ni, apa yang cadangan jawatan kuasa ni akan disampaikan terus kepada Agong. Tak perlu rujuk kepada kabinet. Okey? Okey. So Taqiyuddin perlu perbetulkan kenyataan dia, iaitu tanggungjawab untuk menasihati Agong telah diberikan oleh kerajaan kepada jawatan kuasa ni. Okey? Sebab Taqiyuddin guna perkataan bertanggungjawab, kabinet bertanggungjawab untuk menasihati, maka secara automatik kenyataan Taqiyuddin sudah salah. Sebab di bawah ordinan seksyen 2 dan seksyen 11 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 ini telah diletakkan di atas satu jawatan kuasa yang seharusnya menasihati Yang di-Pertuan Agong secara eksklusif. Maknanya dia tidak perlu tunjukkan apa yang mereka nasihatkan kepada kabinet. Mereka hanya terus kepada Agong. Okey? Alright. So itu adalah perkara yang Taqiyuddin perlu lakukan, iaitu perbetulkan kenyataan dia. Tetapi andai kata jawatan kuasa ni berjumpa dengan Agong dan kemudian memberikan pandangan mereka kepada Agong sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak, tetapi kabinet juga bermesyuarat dan membuat keputusan hendak menasihati Agong, itu hak kabinet. Itu tak salah. Itu tak salah. Itu hak kabinet. Mereka nak lakukan juga
tak apa. Tetapi kalau keluar kenyataan dan anda memberitahu rakyat bahawa kabinet bertanggungjawab untuk menasihati agung sama ada darurat perlu dilanjutkan ke tidak, itu kenyataan palsu. Sebab yang bertanggungjawab sekarang ialah jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh kerajaan sendiri di bawah section yang berkaitan dalam ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021. Okey, so itu penjelasan saya. So demikianlah live saya. Jadi saya kagum dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad kerana memberikan satu jalan penyelesaian dan satu-satunya pemimpin yang memberikan jalan bagaimana kita nak membina semula negara daripada kehancuran, kemudaratan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesihatan dan sebagainya yang dibawa oleh kerajaan masa kini. Dan Tun berani melakukannya apabila menghadap Yang di-Pertuan Agong. Pemimpin-pemimpin lain tidak ada jalan penyelesaian langsung dan hanya tahu mencari kesalahan apa yang dicadangkan oleh Tun tanpa sebarang hujah bernas, hanya sekadar menolak sahaja. Dan yang lebih menyedihkan, PH telah membuktikan bahawa perjuangan mereka bukannya untuk rakyat, bukannya untuk negara, bukannya untuk bangsa, tetapi untuk menjadikan Anwar Perdana Menteri, kepimpinan PH ya. Jadi saya membuka ruang kepada mereka yang ingin bertanya soalan. 5 hingga 10 minit lah saya akan jawab soalan ya. Sementara menunggu soalan, saya akan jawab 2 hingga 3 sahaja. Okey. Sementara menunggu soalan, niat saya membuat video ni adalah untuk memperbetulkan persepsi. Niat saya untuk membuat video ni adalah untuk memberi teguran ya, tidak lebih dari itu. Okey. Ada apa-apa soalan? Selepas live ni saya akan letak link kepada saluran Telegram saya di dalam ruang komen. Jadi jangan lupa sertai saluran Telegram saya. Jadi ada apa-apa soalan? Boleh tanya sekarang. Saya beri ruang untuk tanya 2 atau 3 soalan lah. Okey. Ada apa-apa soalan? Dia tak ada lah. Selamatkan negara dulu. Malaysia sedang COVID sedia ni, ekonomi dah ni. Kita perlu selamatkan negara, dan jika hanya Tun telah memberi satu jalan penyelesaian dan pemerincian bagaimana beliau akan menyelamatkan negara, dan jika ahli-ahli politik lain, pemimpin-pemimpin parti politik lain telah gagal untuk mengemukakan sebarang jalan penyelesaian, maka jika mereka benar-benar menjiwai perjuangan demi rakyat, bangsa dan negara, mereka harus menyokong cadangan ini. Okey? Mereka harus menyokong cadangan ini. Jadi jika mereka tidak menyokong cadangan ini, maka timbullah tanda soal komitmen mereka terhadap rakyat. Okey. Bagaimana kita kasih rakyat faham mengenai langkah solusi Majlis Pemulihan Negara yang Tun cadangkan? Kebanyakan rakyat tak faham. Ianya mudah. Okey, jadi jangan rumitkan keadaan. Ianya mudah. Ditubuhkan satu majlis atau kumpulan fokus ya, yang terdiri daripada pakar-pakar, tokoh negarawan ya, yang mempunyai kepakaran tertentu dalam bidang ekonomi ke, bidang sosial ke, pendidikan ya, ataupun bidang-bidang yang berkaitan yang perlu diperbetulkan. Dan pakar-pakar ni tidak semestinya ahli politik, dan jika ada lantikan melibatkan seorang pemimpin politik, beliau akan memberi tumpuan khusus kepada Majlis Pemulihan Negara dan bukannya kepada kehendak parti. Okey. Dan kumpulan ni akan kecil, saya dipahamkan 20 orang atau dalam lingkungan itu, dan tidak akan, oleh itu kumpulan ni bukannya kumpulan politik. Jadi politiking tidak akan ada. Kalau kita lihat sekarang masuk parlimen pun berpolitiking, bercakaran ya. Jadi
mereka tidak tertakluk kepada atau tidak akan dibelengui dengan masalah politik. Mereka hanya bertanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong dan mereka hanya memberi tumpuan melakukan tugas-tugas mereka tanpa perlu menghiraukan pergelutan-pergelutan percakaran-percakaran politik ini, hanya memberi penumpuan khusus kepada mentadbir negara dan mengeluarkan negara daripada belenggu kebinasaan ni, kemudaratan ni, dan membina semula negara. So mereka tidak akan ambil gaji, hanya allowance, dan bilangan mereka hanya 20. Jadi ini akan menjadi satu kumpulan yang cekap melaksanakan tugas mereka. Hanya pakar-pakar dibenarkan duduk, ya? Bukan nak buat satu kumpulan 72 orang dengan gaji tebal-tebal yang masih menyebabkan keadaan gagal. Gaji tebal-tebal, gaji siapa tu? Duit rakyat tu. Tapi rakyat selesa. Mereka duduk sana dan membenarkan keadaan ini berterusan. So ini secara penyelesaian yang dicadangkan oleh Tun. Siapa yang ada dalam jawatan kuasa darurat itu, kita serah kepada Tun sekiranya cadangan itu dan tuanku, ya, dan tuanku, sebab Tun akan cadangkan dan tuanku perlu perkenan. Jadi sekiranya cadangan ini diterima, maka kita serah kepada kebijaksanaan mereka untuk melantik mereka yang sesuai untuk menerajui kumpulan ini. Mengapa Tun letak jawatan tanpa berbincang dulu? Apa yang Tun lakukan adalah menurut perlembagaan persekutuan. Jadi ini dah di luar kepompong nak kata bincang ke tidak bincang ke. Ianya sesuatu yang harus. Dan tak perlu bincang dengan puak yang mencetuskan, ya, kejatuhan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Tak perlu pergi bincang dengan Muhyiddin, tak perlu pergi bincang dengan Hamzah, sebab mereka nak cetuskan kejatuhan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Mereka yang mencetuskan situasi di mana Tun hilang majoriti. Jadi tak perlu bincang, perlu menurut perlembagaan persekutuan. Jadi Tun dah hilang majoriti, jadi dia letak jawatan. Habis cerita. Okay. Pihak yang spin ni, saya sedih lah. Adakah mereka tak faham atau mereka pura-pura tak faham, ya? According to Sarawak Report, okay, I'm just going to focus on Margiran. Margiran perlu dilaksanakan, ya, betul. Satu lagi soalan. Anwar Punca PH tumbang, ini bukan soalan, tapi yes, dia adalah seorang yang amat bertanggungjawab dalam kejatuhan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Okay, one more. Satu lagi soalannya. Ada tak? Kalau tak ada, saya akhiri live ni. Saya rasa tak adalah. Jadi saya akhiri live ni. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Assalamualaikum. Jangan lupa, ya, saya letak link kepada saluran Telegram saya di ruang komen. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya sehingga kita berjumpa di lain masa. Minta bantu like dan share live ni. Jadi assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.